Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ahli, kepada viewer kita. Hari ini selamat berhujung minggu walaupun kita masih lagi dalam keadaan PKP, pandemik COVID-19. Tetapi jangan kita merasa janganlah kita biarkan masa kita berlalu begitu sahaja. Oleh itu bersama-sama dengan kami di Facebook Live Masa Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia. Pada hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu istimewa yang kita jemput panel bersama-sama kita. Pada pagi Ahad ini, kita seringkali mendengar tentang luahan-luahan ketidakpuasan hati, ada suara-suara yang mengatakan tentang kenapa bantuan saya tidak diterima, kenapa saya tidak menerima sebarang notifikasi tentang permohonan bantuan saya, adakah saya layak, saya seorang OKU, adakah saya automatik layak atau sebagainya. Jadi kita menerima soalan-soalan ini dalam kalangan ahli-ahli persatuan kita dan juga kedengaran suara-suara ini, persoalan-persoalan ini daripada ramai OKU di luar sana. So masa pada hari ini mengambil inisiatif untuk menjemput seorang panel daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Encik Muhammad Razuki bin CB daripada Bahagian Kebajikan Produktif sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan untuk bersama-sama kita memberi penjelasan tentang bantuan yang terdapat di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi boleh share kepada semua yang bersama kita pada pagi ini, boleh share Facebook Live Masa ini agar lebih ramai rakan-rakan OKU kita di luar sana. Tak semestinya OKU tetapi boleh juga bagi ahli keluarga ataupun golongan profesional yang lain untuk mengetahui tentang skim-skim bantuan yang ditawarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, bagaimana prosedur dan sebagainya ya, bersama-sama kita. Jadi sama-sama share, tekan butang share ya, dan bersama-sama kita pagi minggu ini dan santai-santai kita sambil mendengar prosedur-prosedur ataupun jenis-jenis bantuan yang ditawarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ya. Saya kira berapa dah viewer kita ni? Dr. Basri? Ya, ada 10 orang. 10 Boleh orang. lah kot. Okey, kita tunggu dulu kita tunggu sekejap. Sementara kita boleh panjang-panjangkan link ini kepada yang lain, kepada rakan-rakan kita agar lebih ramai yang dapat manfaat tentang sesi kita pada pagi ini. Saya mengajak rakan-rakan OKU untuk boleh share Facebook Masa di posting anda dan juga link ini boleh dipanjang-panjangkan dalam WhatsApp group agar lebih ramai yang boleh mendengar sama-sama dengan kita ya, supaya kita boleh hilangkan ataupun clearkan
beberapa kekeliruan ataupun lebih jelas tentang bantuan-bantuan yang ditawarkan, syarat-syarat, prosedurnya, adakah benar ia berbeza antara negeri, adakah ada isu-isu yang boleh kita tambah baik bersama. Jadi kita boleh panjangkan perkara ini kepada pihak yang berkenaan, yang berautoriti tentang perkara ini supaya keadaan lebih kita boleh memperbaiki apa-apa yang kekurangan yang ada ya di pihak kerajaan dan juga di pihak OKU itu sendiri. Okey. Okey, saya rasa kita dah boleh mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat. Selamat mengikuti sesi live Facebook bersama dengan MASA, Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia. Pada hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama dengan kita ialah Encik Muhammad Razuki bin CB, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Kebajikan Produktif Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, yang akan bersama-sama kita untuk memberi penerangan, berkongsi dengan kita tentang apa yang anda ingin tahu tentang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Jadi bagi mereka yang baru mengikuti, boleh sama-sama manfaatkan, mendengar bersama-sama kami dan juga boleh tekan butang share untuk dipancang-pancangkan kepada rakan-rakan kita, OKU yang lain, ahli keluarga serta rakan-rakan yang sama-sama boleh menyampaikan tentang maklumat ini agar orang kurang upaya boleh mendapatkan bantuan yang sewajarnya dan mengetahui lebih jelas tentang prosedur-prosedur, cara-cara bantuan dan juga apakah sebenarnya yang boleh ditawarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi saya kira kita boleh mulakan ya. Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia mengambil inisiatif ini atas dasar kita menerima pelbagai soalan-soalan dan juga kekeliruan ataupun yang inginkan pencerahan dan penjelasan terutamanya tentang bantuan-bantuan yang boleh ataupun layak diperolehi oleh orang kurang upaya dalam tempoh PKP ini, terutamanya MCO ataupun Perintah Kawalan Pergerakan sedang berjalan. Jadi ada kekangan-kekangan tertentu seperti sukar untuk pergi berurusan ke pejabat di lokasi pejabat premis itu sendiri dan juga tentang kaji semula bantuan yang memerlukan untuk mengisi semula borang kaji semula oleh penerima sedia ada di kalangan OKU itu sendiri. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, di bawah Akta Orang Kurang Upaya itu mendefinisikan orang kurang upaya sebagai mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Jadi ini adalah definisi OKU di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008. Jadi
untuk membicarakan tentang topik kita pada hari ini, kita lebih menjurus kepada apakah bagaimana kita OKU ini boleh mendapat ataupun memohon bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di bawah ruang lingkup perbincangan kita adalah berkaitan tentang bantuan, permohonan bantuan. Ya, jadi untuk itu saya suka perkenalkan panel jemputan kita pada pagi ini. Ya, kita merasa bertuah bersama dengan Cik Muhammad Razuki yang sudi menerima undangan kami pada pagi ini. Ya, terima kasih kerana mengorbankan waktu hujung minggu. Apa khabar Cik Razuki? Boleh kita dengar suara? Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Midah, tuan-tuan puan. Sihat ya? Alhamdulillah sihat walafiat. Okey. Jadi kita nak perkenalkan dululah terlebih dahulu Encik Razuki serba sedikit tentang biodata beliau ya. Beliau Encik Razuki Muhammad CB merupakan graduan daripada Universiti Melaya dalam bidang antropologi dan sosiologi dan telah melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana psikologi. Betul ya, Cik Razuki? Dan telah berkhidmat selama 20 tahun. 21 tahun. 21 tahun di Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dan telah mempunyai pengalaman yang luas saya kira dalam bidang pelbagai kumpulan sasar di bawah Jabatan Kebajikan dan juga begitu lama berkhidmat di bawah bantuan ini ya, sehinggalah ke tahap ini iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan di bahagian yang sangat penting saya kira di bahagian productive welfare yang dulunya dikenal sebagai bahagian bantuan. Betul Cik Ki? Ya, betul. Cik Razuki kita dengan lebih mesra memanggil beliau sebagai Cik Ki lah ya. Boleh Cik Ki kita panggil? Boleh. Okey, baik. Alright. Saya rasa kita teruskan kepada perbincangan kita pada pagi ini ya Cik Ki. Kita sebenarnya menerima pelbagai persoalan ya di peringkat ahli kita tentang tentang isu-isu bantuan ni ya. Jadi mungkin pada pagi ini Cik Razuki boleh memperkenalkan dulu tentang apa Jabatan Kebajikan Masyarakat ni. Apa bahagian-bahagian yang terlibat. Mungkin selepas itu Cik Razuki boleh menerangkan tentang fungsi bahagian yang Encik Razuki duduki ni, lead ini. Ya. Silakan Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan puan. Terima kasih kerana berjemput saya pada pagi ini untuk bersama-sama dengan peserta masa dimaklumkan peserta masa Pak Hamidah, sahabat saya dari pagi ini saya diminta untuk memberi penjelasan berkenaan dengan bantuan di bawah JKM. Untuk makluman tuan-tuan puan, bila orang sebut JKM saja terbayang di fikiran orang awam biasanya ialah berkenaan dengan bantuan. So bila kita tanya orang, saya orang, dan itulah menyebabkan bahagian ini dipanggil bahagian sosioekonomi dan bantuan. Dan selepas itu ditukar kepada bahagian kebajikan produktif. Fungsinya sama, iaitu kedua-duanya untuk memberi penjelasan kepada mereka yang layak, terutama kepada golongan OKU dan juga kepada warga emas serta kumpulan sasar yang lain lah. Untuk sekarang ni JKM ada 8 kumpulan sasar, terdiri daripada kanak-kanak, OKU, warga emas, NGO, mangsa bencana dan sebagainya. So dan bahagian bantuan ini memang menguruskan pengurusan berkenaan dengan bantuan kewangan kepada semua mereka yang layak. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, sehingga ke hari inilah kita telah menguruskan penerima bantuan bulanan JKM berjumlah dan kita belanjaan
tahunan untuk bantuan ini berjumlah 1.7 bilion ringgit dan tahun depan berkemungkinan meningkat kepada 2.2 bilion ringgit untuk bantuan sahaja. Jadi saya rasa kalau orang kata bahagian bantuan inilah bahagian yang paling kaya sebab duit ke hari Jumaat yang lepas saya baru sahaja bersemuka dengan MOF Kementerian Kewangan untuk memohon bantuan untuk memohon peruntukan kewangan bagi bantuan tahun 2022 dan seperti biasa MOF akan menilai setiap permohonan dan permohonan kita pada tahun depan berjumlah 2.3 bilion ringgit dan setakat ini MOF bersetuju untuk melihat keperluan bantuan tersebut dan sudah pasti untuk bantuan ini biasanya MOF akan bagi sebab tak pernah lagi tak. Saya terus kepada slide ataupun Puan Hamidah nak kita dalam bentuk bersoal jawab ataupun saya memberi taklimat dulu. Macam mana Puan Hamidah? Boleh saja sambil kita bertanya, Cik Ki boleh. Okey, saya lebih suka kita sesi ini interaktif. Kalau tuan-puan ada soalan terus boleh bertanya sambil-sambil saya memberi pengenalan berkenaan dengan JKM lah. Untuk yang pertamanya adalah seperti mana yang saya sebut tadi, JKM ini terdapat pelbagai perkhidmatan dan bantuan ini adalah di bawah senarai bersama atau concurrent list di bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Bermakna bahawa bantuan JKM ini bukan hanya di bawah Kerajaan Persekutuan tetapi juga ada juga bantuan JKM di bawah Kerajaan Negeri. Itu dimasukkan jadual ke-9 senarai perundangan. Maknanya kedua-dua negeri, Persekutuan dan Federal ada bantuan masing-masing. Okay, next. Maknanya Cik Razuki di sini bahawa ada dua bantuan yang dimaksudkan itu. Satu di peringkat persekutuan, satu lagi di peringkat negeri. Adakah dia dua bentuk keuangan yang berbeza dan OKU boleh memohon kedua-dua skim berkenaan atau bagaimana Cik? Okey, terima kasih Puan Hamidah. Maksud Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri itu bermakna ada skim-skim bantuan di bawah persekutuan dan persekutuan yang menanggung ataupun mengeluarkan peruntukan. Dan terdapat juga skim-skim bantuan di bawah kerajaan negeri. Cuma bezanya yang di bawah kerajaan negeri tak banyak sebab dia menggunakan peruntukan kerajaan negeri. Biasanya yang kita gunakan pada masa ini bantuan kerajaan negeri itu berbentuk bantuan am. Bantuan am negeri itu dipanggil. Tetapi ada juga setengah negeri sebab bantuan negeri ini tidak seragam. Terpulang kepada kerajaan negeri masing-masing untuk memperkenalkan skimnya. So bantuan ini untuk OKU mungkin bantuan negeri universiti. Setengah negeri ada, setengah negeri tak ada. Bantuan asnaf, setengah negeri ada, setengah negeri tak ada. So bantuan am ini biasanya terletak kepada kerajaan negeri masing-masing untuk memperkenalkan skimnya dan agihannya pun dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi peruntukan tak tinggilah selalunya. Maknanya di sini Encik Razuki akan sebab ada di kalangan ahli kita mengatakan bahawa ada kadar bantuan ini tidak seragam. Mungkinkah ini adalah berbentuk bantuan keuangan negeri seperti mana yang dinyatakan oleh Cik Razuki sebentar tadi bahawa ianya tidak seragam kerana dia bergantung kepada negeri-negeri berkenaan. Kalau dia ada banyak sumber pendapatan maka tinggilah kemungkinan kadar bantuan negeri yang diberikan. Begitu Cik Razuki. Boleh saya katakan maksudnya begitu? Bantuan negeri ini terpulang oleh nampaknya internet Cik Razuki kita tak berapa stabil. Memandangkan beliau berada di menara di aras tinggi di Pejabat Putrajaya, rasanya talian tak begitu stabil ya. Tak apa, teruskan Cik Razuki. Okey. Sebab tu maksud saya tadi kenapa tidak seragam sebab terpulang kepada kerajaan negeri, income kerajaan negeri. Setengah negeri yang kaya mungkin banyak. Setengah negeri yang miskin mungkin tak banyak. Tapi kita tengok bantuan am negeri pun
paling tinggi di Pulau Pinang. Maksimumnya sampai 770 sebulan. So maksudnya terpulang pada income kerajaan negeri jugalah untuk menentukan kadar tersebut. Mungkin Encik Razki, macam mana Okey. kita nak bezakan bantuan tu bawah kuasa kerajaan negeri dengan bawah persekutuan? Contohnya contoh yang ada sekarang, apa yang contoh kalau kita pergi, adakah bantuan kerajaan negeri kita boleh dapat daripada JKM juga atau kita kena pergi agensi lain di bawah kerajaan negeri? Okey, terima kasih Tuan. Untuk bantuan yang diuruskan oleh JKM, yang kita uruskan sekarang ini hanyalah bantuan am negeri dan juga ada beberapa skim. Contohlah di Sabah, dia ada bantuan untuk anak yatim diuruskan oleh kerajaan negeri juga. Tapi menggunakan betul kerajaan negeri tapi diuruskan oleh JKM. Cuma kebiasaannya bila klien memohon bantuan, JKM akan melihat di mana kadarnya lebih tinggi. Contohnya bantuan persekutuan lebih tinggi, kita akan mengesyorkan bantuan persekutuan. Kita tidak akan mengesyorkan bantuan negeri. Yang biasanya kalau nak tengok perbezaan tu, pegawai tu akan explain. Ini adalah bantuan kerajaan persekutuan dan ini adalah bantuan kerajaan negeri. Cuma kebiasaannya kita akan mengesyorkan dahulu bantuan persekutuan sebab itu lebih stabil dan juga bentuknya seragam. Kalau bagi bantuan am negeri mungkin berlaku perbezaan yang menyebabkan setengah confused. Kenapa negeri A dapat kadar lain, negeri B dapat kadar lain. So biasanya pegawai kita akan mengesyorkan dulu bantuan persekutuan. Itu Tuan. Mungkin lepas ini Cik Razki ini membawa kepada persoalan yang seterusnya. Apakah jenis-jenis bantuan yang ada di bawah JKM? Ya. Okey. Okey, untuk makluman tuan-puan, bantuan JKM itu bersifat sementara. Ini yang biasa orang marah kat JKM lah. Bantuan kita bagi itu bukanlah untuk menyara sehingga dia menjadi harta pusaka. Tuan-puan, bantuan JKM itu bersifat sementara dan kita bagi kepada dua klien. Satu klien produktif dan klien tidak produktif. Maksudnya kedua-duanya kita bagi. Dan tujuan bantuan kita itu untuk memberikan kehidupan lebih berkualiti. Maksudnya dengan duit bantuan itu dapatlah mereka gunakan untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik. Bukanlah bantuan JKM itu untuk mencukupkan atau memewahkan orang yang dapat bantuan tersebut. Sebab kita selalu dapat komplain, bantuan JKM bagi tak cukup, sikit sangat dan sebagainya. Sebenarnya kita bagi bukan untuk nak mencukupkan, tetapi untuk menampung sedikit keperluan kehidupan. Walaupun kadar itu mungkin sedikit pada pandangan tuan penerima, tetapi itu adalah kadar yang mampu diberikan oleh kerajaan. So bukan bantuan itu untuk dia bermewah ataupun mencukupkan keperluan kehidupan dia. Itu konsep bantuan JKM lah. Okay, next. Okay, seterusnya. Okey, objektif bantuan kebajikan untuk alat pertama untuk memenuhi keperluan asas. Itu yang saya sebut tadi. Bantuan JKM ini untuk memenuhi keperluan asas, basic need. Seperti makan, minum, penginapan, pakaian dan sebagainya. Itulah tujuan kita bagi bantuan. Bukan untuk mencukupkan tetapi sekurang-kurangnya dapat menampung keperluan asas penerima tersebut. Keduanya ini biasanya untuk golongan OKU, kita bagi sebagai alat sokongan, social support. Untuk penerima berkenaan boleh berdikari, bukanlah bergantung kepada JKM 100%. Sebab ada ramai klien kita yang menganggap bantuan JKM ini perlu diberikan kepada mereka sehinggalah mereka itu meninggal. Sedangkan bantuan kita bagi bukan sekadar bantuan tapi juga untuk membantu ke arah mereka berdikari dan akhirnya mereka boleh hidup sendiri dan tidak bergantung pada bantuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk sebagai alat pemulihan pada mereka yang supaya dapat kekal dalam masyarakat dan tidak masuk kepada pusat ataupun aktiviti institusi JKM. Kita bagi bantuan ini untuk pemulihan. Dan sumber kewangan itu sementara sahaja seperti sebut tadi lah untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey, next. Seterusnya inilah syarat. Ini yang selalu orang tanya lah. Apakah syarat bantuan? Yang pertama saya nak maklum bahawa syarat umum bantuan itu pertama mestilah di bawah pendapatan garis kemiskinan PJK tahun 2016 yang kita masih gunakan sekarang ini, iaitu bagi Semenanjung pendapatannya mestilah di bawah RM960
Untuk Sabah dan Labuan RM1,180 dan untuk Sarawak RM1,020. Ini adalah syarat asas untuk memohon bantuan. Maksudnya ini adalah PJK 2016 yang kita gunakan sehingga kini untuk sebagai syarat utama sebelum bantuan itu diproses. So yang ni yang banyak yang bertanya lah, terlalu sedikit sebagainya. Untuk maklumat juga, kita masih belum menggunakan PJK 2019. Buat masa ini JKN masih belum menggunakan PJK 2019 kerana masih ada isu di peringkat pelaksanaan. Jadi sehingga ke hari ini kita masih menggunakan PJK semasa 2016. Okey, tuan-tuan ada soalan apa-apa pasal PJK? Kalau ada? Tak ada, okey, next. Kita terus kepada skim-skim bantuan. Saya mungkin tidak akan mendetailkan setiap skim ini kerana kita ada 11 skim bantuan. Mungkin makan masa yang panjang. Saya akan pergi lintas lalu sahaja dan tuan-tuan bertanya kalau. Ya. Adakah ini yang dimaksudkan sebagai skim-skim bantuan persekutuan yang dikatakan tadi? Ya, okey, saya akan masuk kepada skim-skim. Pertama ialah bantuan kanak-kanak BKK. Syaratnya ialah seperti tuan-tuan tengoklah. Syaratnya warga negara, keluarga penjaga penjagaan, kanak-kanak berumur bawah 18 tahun, kadarnya RM150 bagi mereka yang berumur bawah 7 tahun, mereka yang berumur lebih 7 tahun RM200 seorang dengan maksimum sebanyak RM1,000. Ini skim bantuan yang kadar yang barulah, bermula tahun 2021, maksimum boleh dapat sehingga RM1,000. Kalau sebelum ni maksimumnya RM450 sahaja. Okey, seterusnya. Kalau ada soalan, silakan. Okey, bantuan orang tua atau bantuan warga emas, syaratnya ialah warga negara juga, berumur 60 tahun ke atas, kadarnya pada tahun 2021 kepada RM500. Alamak. Sekejap. Nampak saya internet problem. Okey. Okey, seterusnya. Ini yang khusus untuk ataupun sekarang mungkin dikenali warga negara Malaysia bermastautin dan bekerja di Malaysia berumur 60 tahun ke atas, memegang kad OKU dan pendapatan RM1,000 baru dinaikkan pada tahun ini. Sebelum ini RM1,200. Sekarang dinaikkan kepada RM1,500 sebulan ke bawah. Dan kadarnya pun sama. Kalau sebelum ini RM400 sebulan, sekarang dah naik ke RM450 sebulan seorang. Okey, ada soalan tak tuan-tuan pasal EPC ini? Encik Razaki, benda soalan yang orang selalu tanya berkenaan EPC ni, kenapa setiap negeri dia berbeza tarikh? Ada yang kata masuk dia orang kalau bersembang mengenai EPC ni, tempat ni dah masuk, tempat sana belum masuk, daerah ni dah masuk, daerah tu belum masuk. Kenapa? Oh, bayaran lah maksudnya. Bayaran tu tak seragam tarikh dia. Okey, begini. Untuk maklumat tuan-puan, jadual bayaran telah pun kita agih kepada semua negeri daerah. Untuk tahun 2021, kita panggil bantuan dibayar pada bulan semasa. Kalau sebelum ini, tahun 2020 dan sebelumnya, kita bayar awal sebulan. Bayaran bulan 5 dibayar pada bulan 4. So, mulai 2021, kita bayar dalam bulan semasa. Contohnya, bantuan bulan 5 dibayar dalam bulan 5. Kalau bantuan bulan 6, contohnya sekarang ni bantuan bulan 6, kita bayar pada bulan 6. Dan kita bagi tempoh kepada setiap daerah membuat proses bulan dan sehingga selewat-lewatnya 10 hari bulan. Dan dapat awal, ada yang dapat lambat. Kita juga kena faham bahawa proses itu berlaku di peringkat negeri masing-masing dan juga bergantung kepada kecekapan sistem. Kadang-kadang ada sistem yang laju, dia akan cepat proses itu berlaku. Sebab semua sistem e-bantuan berkolaborasi dengan sistem IJMAS yang menentukan akaun itu masuk pada klien. Dan saya akui tidak sama berlaku di peringkat negeri sebab kita bagi range antara 1 sehingga 10 hari bulan
proses bayaran itu perlu dilaksanakan. So mungkin ada negeri yang proaktif, cepat diproses dan cepat masuk. So agak lambat akan masuk. Tetapi range-nya selewat-lewatnya 10,000 bulan itu akan masuk kepada klien berkenaan. Lagi cepat. Sistem kita agak bermasalah kerana kadang-kadang berlaku sistem kita ralat dan sebagainya tidak boleh diproses. Itu menyebabkan bayaran itu agak lambat dan juga tak sekata. Itu masuk kenapa ada negeri yang dapat cepat, ada negeri dapat lambat. Menjawab soalan Tuan Faizal saya tak? Tuan Cik Rizal. Jawab. Terima kasih. Okey. Okey, ada soalan lagi tak tuan pasal EPC? Yang 1,500 ni memang dah termaktub lah, dah dilaksanakan. Ada. Kita dah keluarkan perkeliling pada bulan 4 yang lepas bahawa pelaksanaan 1,500 ini telah pun diluluskan dan telah pun dikeluarkan perkeliling pada semua negeri. Ke ada negeri yang masih menggunakan 1,200? Seingat saya tak ada kot. Okey. Kalau tak ada, kita next. Okey, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, BTB. Umur 16 bekerja. Dan mereka ini bukanlah tinggal di institusi ataupun di pusat penjagaan dan juga di PDK. Maksudnya mereka ini bukanlah terdiri daripada penghuni-penghuni di bawah pusat penjagaan yang telah pun mendapat sumber kewangannya. So, fokus untuk BTB ini adalah pada mereka OKU yang berada di rumah, yang tidak masuk PDK, yang tidak masuk ke institusi dan sebagainya. Dan syarat pendapatan itu pula ialah syarat pendapatan individu berkenaan, bukan mengambil kira purata ataupun mengambil kira isi rumah. Maksudnya pendapatan dia. Yang ni ada soal kelayakan bagi OKU berkenaan yang memiliki ataupun mendapat pencen ilat ataupun pencen daripada mana-mana pihak dan juga bantuan yang melebihi syarat per kapita, menyebabkan mereka ini terpaksa ditamatkan bantuan. Untuk makluman tuan-puan, untuk sekiranya melebihi purata 244, memang tidak layak dipertimbangkan bantuan BTB, dan kita masih dalam proses untuk mengenal pasti penambahbaikan bagi syarat inilah kalau kita perlukan penambahbaikan. Ada soalan tuan-puan? Kadarnya RM300 sebulan. Minta maaf Puan Encik Razzuki, tak clear tadi, boleh ulang balik poin tu, dia macam sangkut-sangkut tadi. Okey, untuk BTB ini selalu kita dipertikaikan soal pendapatan kepada tuan ataupun pencen ilat atau pencen daripada JPA dan sebagainya. Pendapatan yang kita ambil kira termasuklah daripada mana-mana semua pendapatan kepada individu berkenaan, bukan kepada isi rumah tapi pada individu. Sekiranya pendapatan itu melebihi per kapita 244, dengan sendirinya OKU berkenaan tidak layak mendapat dalam proses perubahan syarat berkenaan lah kalau kita perlu ubahkan. Okey, clear tak Cik Faizal? Per kapita tu maksud dia apa? 244 per kapita tu? Dia gini, kalau EPU punya kajian, PGK pendapatan garis kemiskinan, dia ada dua. Satu dipanggil, katalah PGK tadi 960. Itu adalah PGK bagi purata isi rumah. Dan kalau ikut EPU, kajian EPU, purata isi rumah pada 2016 itu 4 orang, 4.3 something. So 4 orang itu dibahagi dari 960 dapat 244. Itu yang dikira. 244 sebenarnya seorang RM244 kali dengan 45 ataupun 5 orang. So dapatlah PGK dia 960. Kalau tuan boleh back balik yang first depan tadi. Boleh tuan back balik slide yang depan tadi. Lagi depan sekali. Okey. 94 itu masuk seorang RM244 per kapita, meaning
kepala. Isi rumah tu satu isi rumah. Maknanya kalau isi rumah sebut ada 6, 7 dan sebagainya, so seorang kalau ikut pada EPU 2/4. Itu kajian lah. Memang purata rakyat Malaysia pada masa itu 2016 itu berjumlah 4 point something orang serumah, satu rumah. Itu yang keluar PG. Yang sekarang ini untuk makluman tuan-puan lah, sekadar makluman, PJK 2019 untuk Malaysia ialah 2208. 2208. So per kapitanya automatik berubah kepada 300 berapa saya tak ingat itu lagi. Tapi maksudnya PJK untuk 2019 nanti ialah 2208. Yang sekarang ini telah pun digunakan oleh setengah agensi, cuma JKM je belum guna lagi. Okey. Okey. Cuma ni masa dia macam ni lah kan, kalau ada satu rumah tu ada 4 orang, mak, bapa, anak ada 2 orang. Ya. Bila bapa tu pendapatan dia 900 something kan, 900 lebih tadi. Lepas tu bila dibahagikan kepada 4 orang, so dia punya per kapita dia setiap kepala tu dia jadi 244 lah kan. Ya. Bila mana salah seorang tu anak OKU dan tak bekerja, tak boleh bekerja. Tapi dalam kategori dia 244, so dia tak layak mohon bantuan ni, betul? Okey. OKU yang individu tadi ada income tak? Dia tak ada income. Okey. So untuk BTB ini dia mengambil kira individu, dia tidak mengambil kira isi rumah. Maksudnya individu itu ada income tak? Contoh income ada pencen ke, perkeso ke, bantuan ke, pendapatan dia yang kita kira. Bukan pendapatan bapak dia tadi tu. Oh, okey. Faham. Nombor 6. Maksudnya dia, kalau dia ada income apa? Contohnya dapat pencen ilat. Mungkinlah saya buat contoh, dia anak OKU dan mungkin bapak dulu bekerja dengan kerajaan dan meninggal, so dia akan dapat pencen ilat. Kadar pencen dia dapat itu berapa? Sekiranya melebihi 244, itu yang tidak layak dapat BTB. Tapi sekiranya pendapatan itu bawah daripada 244, so dia layak dapat BTB. Itu masuk pendapatan tu. Clear Cik Faizal? Cik Rizal? Clear. Okey. Ada soalan lain tak? Tak ada? Okay, next. Teruskan. Okey, seterusnya ialah bantuan OKU Kelantar, Pasukan Kelantar BPT. BPT ini pun kadarnya dinaikkan kepada 500 sebulan seorang. Ini saya nak streskan seorang. Maksudnya kalau keluarga itu ada jaga 3 orang, so 500 kali 3. Okey, syarat dia tidak melebihi syarat yang awal tadi, PJK. Untuk BPT, pendapatan isi rumah itu, alamak, stabil lah. Okey, clear tak? Okey, pendapatan isi rumah itu tidak melebihi 3,000 sebulan. Inilah syarat yang paling tinggi, kita letakkan syaratnya, pendapatan tidak melebihi 3,000 sebulan. Okey, kadar seorang 500 dan sekiranya dalam rumah berkenaan ada 3 orang, so kita akan bagi 1,500 untuk satu keluarga berkenaan. Okey, ada soalan tuan-puan? Pasal BPT. Ada maksimum Ada. Tak ada. Untuk BPT kita mengambil kira bilangan OKU berkenaan. Kalau dia ada 5 pun, 5 lah kita bagi. Tapi pendapatan isi rumah tak lebih 3,000 lah. Betul. Okey. Okey, next. Ini yang BA tadi, untuk persekutuan kita ada BA persekutuan. Untuk state dia ada BA state lah, BA negeri. Yang ni biasanya digunakan di negeri yang tak ada di wilayah persekutuan, di KL, Labuan dan juga Putrajaya. Ini menggunakan peruntukan di bawah kerajaan persekutuan. Okay, dan juga kadarnya 100 seorang dan maksimum 350 bagi satu keluarga. Okey, ini biasanya BA ini kita bagi sekiranya klien itu tidak
tidak suit dengan mana-mana skim bantuan lain. Contohnya kalaulah ada seorang tu umurnya baru 58, nak bagi BOT tak lepas sebab syarat BOT 60 perubatan sebagainya. So kita akan bagi BA. Nak bagi dia bantuan lain tak suit sebab dia bukan OKU. Kalau dia OKU kita boleh bagi bantuan persekutuan. Mana-mana skim bantuan lain yang tidak suit dengan skim, kita akan bagi dia BA lah, nak bantu klien berkenaan. Okey, ada soalan tuan-puan? Okey, Encik Razaki. Ya. Mungkin kat sini soalan ni sesuai lah kot. Kita dengar banyak bantuan tadi daripada kanak-kanak, orang tua sampai OKU kan. Macam mana adakah seorang tu dia layak menerima beberapa jenis bantuan atau dia hanya boleh dapat satu jenis? Contoh, dia dah OKU, dia kanak-kanak juga. So adakah dia akan dapat bantuan kanak-kanak atau dia dapat bantuan OKU? Okey. Terima kasih Cik Rizal. Pertama, skim bantuan JKM tidak terhad kepada satu skim sahaja bagi satu isi rumah. Biasanya pegawai JKM akan melihat kadar yang mana yang paling tinggi untuk kita berikan. Okey, saya bagi contohlah. Dalam satu keluarga berkenaan ada juga menjaga ibu bapa. Jadi mungkin dia akan layak dapat contohnya katalah dia tu ibu tunggal. Dia jaga mak atau ayah dia dan at the same time dia ada anak 5 orang. So ibu tunggal ini kita boleh syorkan dia pertama bantuan kanak-kanak kerana dia ada anak bawah 18 tahun. Kedua, mak bapak tadi pun boleh memohon untuk bantuan orang tua. So dia layak juga mendapat bantuan orang tua bagi orang tua berkenaanlah yang tinggal bersama dengan dia. Dan sekiranya dalam keluarga itu contohnya mungkin ada anaknya yang bekerja, OKU tapi bekerja. So dia akan dapat EPC. So skim bantuan JKM ini ada setengahnya mengambil kira ahli isi rumah, ada setengahnya mengambil kira individu berkenaan. Untuk OKU kebiasaannya kita mengambil kira individu. Maksudnya kalau dia OKU bekerja, dia layak dapat EPC. Walaupun suami dua-duanya layak dapat masing-masing. Isteri dapat EPC, suami pun dapat EPC. Maknanya dengan syarat dia memenuhi kriteria yang ditetapkan di bawah jenis-jenis bantuan berkenaan lah ya. Ya, betul. Betul macam orang tua dia kena 60 tahun ke atas. Dia dipertimbangkan permohonan. Kalau kanak-kanak dia kena 18 tahun ke bawah. Ya, betul. So maknanya sebab selalu orang awam kata JKM ni bagi satu skim sahaja. Kita melihat kepada kelayakan dan syarat. Kalau dia memang layak, kita boleh bagi lebih daripada satu dalam satu keluarga. So ada orang ibu tunggal mungkin dapat BKK tapi mak dia dapat BOT dan kalau ada OKU dalam rumah tu, OKU tu pun dapat. So bukan satu skim sahaja bagi setiap rumah. Tidak semesti satu skim. Mungkin ada pelbagai skim kita bagi dalam rumah berkenaan. Okey, tuan-puan ada soalan? Jelas. Teruskan. Ni bantuan pelatih perantis. Yang ni pun biasanya kita bagi kepada anak-anak punya bantuan atau bekas pelatih. Contoh yang anak-anak. Okey, kejap. Anak-anak OKU, anak-anak kita yang nak bekerja dan mengikuti latihan, kita bagi allowance kat dia. Contohnya, saya buat contohlah masa satu kes di lepasan lah kita panggil. Rumah kanak-kanak ataupun daripada Taman Seri Puteri ataupun Sultanah Bakti yang mengikuti latihan di agensi pekerjaan. Contohnya dia mengikuti latihan di Mara ke, kita akan bagi dia allowance. Ini dipanggil allowance latihan perantis. Yang ni RM200 sebulan seorang. Yang ni pun ada setengah negeri ada bantuan ini. Terengganu contohnya bagi Terengganu ada bagi bantuan RM400 sebulan seorang bagi setiap pelatih mengikuti latihan di PIPP.
Yang bawah federal kita bagi 200 sebulan seorang. You kelayakan. Okey, tuan-tuan soalan pasal BLP. Okey, seterusnya ialah next bantuan anak pelihara. Yang ni untuk keluarga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak di bawah 18 tahun yang bukan terjual untuk ambil anak angkat. Maksudnya, contohnya kanak-kanak itu tinggal. So ada keluarga yang nak bela dia. Kita buat program anak pelihara. So keluarga yang menjaga anak-anak daripada RKK ini dijadikan sebagai anak pelihara di rumah masing-masing, layak mendapat bantuan sebanyak RM250 seorang bagi seorang kanak-kanak. Kalau jaga 2 orang, 500 dan maksimum 500 lah walaupun dia jaga lebih daripada 2. Yang ni pendapatan keluarga walaupun dia income tahun ini setiap bulan. Okey, ada soalan tuan-tuan? Tak berapa jelas tadi Cik Eki, Okey. pendapatan berapa tadi? Okey, pendapatan keluarga tidak diambil kira. Maksudnya berapa sahaja pendapatan keluarga yang menjaga anak-anak itu tidak diambil kira. Walaupun dia income dia 10,000 sekalipun sebulan, masih layak mendapat bantuan ini. Mungkin ni ada kaitan dengan apa ya Cik Eki, maknanya bagi penjagaan kanak-kanak, nak jaga kebajikan kanak-kanak yang tidak mempunyai keluarga. Ya, dia gini. Keutamaan kepada kanak-kanak yang kita ambil daripada rumah kanak-kanak. Contohnya ada anak kita di rumah kanak-kanak tu ada keluarga yang nak ambil dia nak tinggal bersama dengan keluarga berkenaan. Ini dipanggil program anak pelihara lah yang kita buat ni supaya anak-anak itu tidak berkeluarga yang nak menjaga anak-anak ini. Tapi bukan untuk jadikan angkat, just untuk membela dia, menjaga dia dalam keluarga. Ini yang kita bagi bantuan RM250 sebulan seorang. Katalah Cik Eki, anak pelihara ini dia sebuah keluarga itu dia ada anak pelihara dan dia seorang OKU. Adakah dia layak untuk memohon kedua-dua jenis bantuan berkenaan bagi anak tersebut? Ya, dia layak memohon kedua-duanya. Sekatakanlah dia tu OKU yang bekerja. Income-nya di bawah 1,500 sebulan. So dia layak dapat EPC. Dan pada masa yang sama, dia menjaga anak-anak daripada program anak pelihara ini seorang contohnya. So, kita boleh bagi dia bantuan anak pelihara satu berjumlah 250 dan at the same time kita bagi dia EPC 450 dan dia layak dapat kedua-duanya. Baik. Ada soalan tu? Start Okey. Sementara tu, Okey. sebelum kita pergi kepada bantuan yang lain, Okey. ada yang tanya berkenaan dengan bantuan. Contoh dia, dia dapat pencen ilat. Okey. Lepas tu dia tak dapat bantuan yang lain, tak layak disebabkan sebelum dia tak dapat bantuan yang lain lah sebab pencen ilat mungkin 1,000 lebih, something like that. So dia hanya JKM dah tak bagi dah bantuan. Adakah dia boleh mohon untuk bantuan lain sebab ilat kalau dia bekerja dia dah tak dapat ilat dah. Maksud dia. Okey. Dan EPC pun dia tak dapat. So dia punya tu tersekat pada banyak tu je lah. Kan? Okey. Macam mana? Okey. Sebab selalunya begitu. Contoh kalau JPA, kalau pencen JPA, kalau pencen JPA, memang pencen ilat kepada OKU tu sampai dia meninggal. Dia akan dapat. Okey. That's why untuk bantuan BTB, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, mengambil kira pendapatan OKU berkenaan termasuk pencen tadi. Ke atas, memang tidak layak dapat bantuan BTB lah. Okey.
Dan kita menyedari ada beberapa NGO yang mempersoalkan kita soal syarat berkenaan. Cumanya saya nak tanya pandangan daripada tuan-puan di masa lah. Kalau pencen ilat itu tidak diambil kira ataupun berapa so tuan-puan rasa berapa syaratnya sesuai? Sebab kalau pencen ilat 1000 itu memang melebihi syarat lah. Okey. Maaf Encik Zeki, tak jelas tadi. Pencet Okey. lepas tu dia hilang. Kat mana tu? Okey. Okey. Apa-apa. Dia stuck lagi. Lagging. Internet lagging. Sebab ini pun saya punya office line dia Mungkin punya hotspot sebenarnya. Mungkin pun hujung minggu semua orang berebut-rebut guna line. Tak ada kesesakan juga berlaku. Tak juga kot, sebab memang begitu. Memang sebelum ni pun saya menggunakan hotspot saya untuk buka internet kat office. Memang tak ada line. Dia susah. Okey, untuk pencen ilat, kebiasaannya lah pencen ilat kepada OKU itu akan dibayar seumur hidup. Dan tidak akan ada lah cadangan berapa kadar yang tuan-puan rasa sesuai untuk kita letakkan bagi syarat penerima BTB tadi. Sebab sekarang ni syarat kita 244. So tuan-puan rasa berapa yang sesuai? Saya nak tanyalah kalau ada pandangan. Saya rasa dia macam konteks lah. Dia ada konteks kan. Kita pergi pada konteks setengah-setengah orang kan. Contoh dia OKU dan dia ketua keluarga. Okey. Dan dia ada anak-anak kecil. Kadang bila pencen ilat tu dapatlah kata 1,100. Anak kecil 2-3 orang. Adakah kita rasa benda tu cukup untuk dia menyara? Sebab itulah dalam konteks pencen ilat, even dalam pencen ilat perkeso tu sendiri. Setengah orang tu dia bekerja dan to a certain extent kalau dia bekerja lebih sikit dia akan ditarik balik pencen ilat dia. So dia punya inisiatif untuk cari income tu jadi tersekat dan dia dalam dilema lah. Anak dia tak cukup, adakah anak dia tu boleh minta bantuan JKM? Okey. Kalau dalam konteks begitu, dalam konteks isi rumah lah, maksudnya katalah penerima pencen ilat itu keluarga, ketua keluarga. Dia ada isteri dan juga dia ada anak. So kita OKU mungkin bantuan kanak-kanak. Dalam konteks inilah, kalau tuan sebut soal dalam konteks penerima pencen ilat itu adalah ketua keluarga. So sekiranya dia ketua keluarga, kita mengambil kira ahli isi rumah yang mungkin kita syorkan dia bantuan kanak-kanak kalau dia ada anak kecil tadi. So boleh, tak ada masalah. Okey, faham. Pegawai JKM biasanya akan melihat skim mana yang paling suit dan skim mana yang paling boleh membantu klien berkenaan. Kalau katakanlah dalam kes tadi pencen ilat itu pada ketua keluarga yang OKU berkenaan. So kita akan tengok balik pada ahli isi rumah pula. Mungkin kita boleh syorkan bantuan am, bantu dengan semestinya bantuan BTB sahaja. Mungkin bantuan lain kita boleh syorkan. Okey. Maknanya di sini Cik Rezki, pegawai kebajikan di lapangan, maknanya di daerah-daerah tertentu akan menyiasat dan mengkaji dan berusaha untuk membantu melihat kesesuaian yang mana paling sesuai dan juga boleh membantu klien berkenaan lah ya. Ya. Sebab tu kita maklum dekat orang awam. Sebab ada orang minta bantuan, saya nak bantuan orang tua. Saya kata penentuan bantuan itu bukan dibuat oleh klien. Pegawai JKM yang akan buat penilaian bantuan apa yang sesuai untuk dia. Selepas kita melihat dan juga selepas kita membuat siasatan. That's why bantuan itu, jenis bantuan itu ditentukan oleh JKM. Sebab tu ada klien kata saya nak bantuan EPC. Saya kata bukan tuan yang tentukan bantuan apa yang tuan dapat. JKM yang akan tentukan selepas laporan siasatan paling sesuai dengan keluarga berkenaan dan juga dengan pendapatan, dengan keadaan isi rumah dan sebagainya. That's why
penyiasatan yang dibuat oleh pegawai kita untuk melihat keseluruhan keperluan sebelum kita menentukan kadar mana yang sesuai. Itu maksudnya. Okay, boleh, Pak Minda? Okey, Cik Rizal. Okey, tak apa, saya ada soalan susulan. Okey. Cuma ni lah kadang-kadang kita dengar juga kita cerita-cerita yang mana macam dia layak lah terima atau tu. Mungkin orang kata orang kata sistem yang manusia kan. Kadang Okey. dia ada yang tertinggal ke ke apa kan, pegawai bawah Okey. tertinggal ke, terlepas pandang ke apa semua kan. Kalau Mhm. orang tu dia rasa dia layak, then dia rasa dia tak dapat, kemana Okey. kalau pegawai tu dah tertinggal dia, kemana dia nak bawa dia punya kes tu untuk dinilai lagi? Okey. Pertama, seperti saya nama tadi lah, bahawa kadang-kadang klien merasakan dia layak, tetapi apabila pegawai buat siasatan mendapati dia tak layak, dan kita akan keluarkan satu surat berkenaan dengan keputusan setiap permohonan berkenaan. Dan sekiranya klien itu merasakan bahawa dia sepatutnya dapat tapi ditolak, dia boleh memohon semula ataupun membuat rayuan. Kita panggil dalam sistem kita membuat rayuan bagi bantuan yang telah ditolak berkenaan tadi. Dia boleh hantar semula, Cik Rizal, kepada pejabat kita untuk siasat semula. Okey, okey. Sebab selalunya memang klien yang mohon bantuan JKM memang dia rasa dia layak. Sebab itu dia mohon dengan JKM. Okey. Tapi saya faham maksud Cik Rizal, mungkin ada pegawai kita tertinggal maklumat ataupun tidak memenuhi laporan berkenaan tidak penuh dan tidak tepat, mungkin menyebabkan bantuan itu ditolak. Walau bagaimanapun, klien berkenaan masih boleh untuk merayu. Tak ada masalah yang tu. Sebab kita tidak pernah menetapkan sekiranya telah keluar keputusan tidak boleh dibuat rayuan. Ada, dan rayuan pun kita tak tetapkan berapa kali. Terpulang kepada klien, berapa kali nak mohon buat rayuan pun boleh merayu kepada JKM. Sebab itu kita masukkan dalam syarat kita, tidak ada penetapan had untuk rayuan. Sekiranya klien tidak berpuas hati, kita akan siasat semula. Itu keputusan kita lah. Okey. Saya tak tahu ni sesuai ke tak pada waktu ni. Cuma mungkin kalau Cik Razuki rasa sesuai jawab soalan ni pada tahap ini boleh lah. Macam contoh kan, kita faham lah macam berkenaan yearly punya renewal, pembaharuan setiap tahun tu. Yang macam mana berita yang keluar baru-baru ni kan berkenaan dengan adik yang masalah kepala besar tu kan. So dia terlepas dia punya pembaharuan, tiba-tiba keluar dalam surat khabar. Saya tak orang kata macam mana situasi macam tu? Adakah orang kata bila dia terlepas terus dia tak dapat untuk apa? Okey, apa dia? Maksudnya? Adakah maksud dia kalau dia terlepas buat pembaharuan tu tahunan tu dia terlepas terus untuk bantuan tahun tu? Okey, begini. Isu kaji semula. Ya, isu kaji semula. Okey. Pertamanya saya nak maklum kepada tuan-puan lah, selepas PKP 1.0 dikuatkuasakan oleh kerajaan pada tahun 2019, kita telah pun mengeluarkan arahan tidak ada kaji semula ataupun kaji semula dibuat secara automatik. Dan tahun 2020 pun kita telah pun mengeluarkan perkeliling kepada semua pegawai kita bahawa klien-klien itu dilanjutkan secara automatik dalam sistem, kecuali yang kita dapat maklumat yang sahih. Contohnya kita dapat tahu memang income dia melebihi, pada masa itulah melebihi 1,200. So kita boleh tamatkan. Dan saya akui kes yang berlaku di Kelang, misalnya kes kepala besar tu. Di Kelang, pegawai kita tidak menyambung kerana dia kata keluarga tidak menghantar borang JKN 20 untuk kaji semula. Dan bila kita tanya balik dengan PKN berkenaan,
So maksudnya lag dia cuma kalau tak salah saya sebulan. Dia tak dapat sebulan lah daripada kaji semula berkenaan. So apa yang saya nak sebut di sini ialah arahan kita jelas kepada semua daerah sepanjang tempoh PKP ini, kaji semula setiap automatik kecuali yang meninggal. Meninggal tu memang automatik sistem akan reject. Seperti saya maklum juga, kaki tangan kita kadang-kadang tak dapat makluman berkenaan ataupun mungkin tak dapat atau mungkin individu berkenaan yang tidak melaksanakan perintah atau arahan oleh Ibu Pejabat mengatakan bahawa semua kaji semula itu tidak dibuat dan dibuat secara automatik. So kes ini berlaku kerana mungkin pengetahuan pegawai-pegawai kita di daerah yang tidak sampai maklumat ini. Dan saya akui kes ini bukan setakat berlaku di Kelang, banyak berlaku di Gombak, di KL, dan saya lihat satu di KL ditolak kerana tidak menghantar borang JKN 20. Sedangkan kita kata tidak perlu borang itu betul, tapi kerana pelaksanaan itu agak lambat ataupun sampai di pihak daerah. Di pihak Ibu Pejabat, di pihak negeri kita dah maklum, kita dah buat keluarkan perkeliling dan sebagainya, tapi masih berlaku isu begini. Itu yang menyebabkan kes yang kepala besar itu tersangkut dia punya kaji semula. Itu isu dia, Cik Riza. Bercakap tentang human error ni, Cik Razaki, ada juga di kalangan OKU yang mengatakan ataupun penerima-penerima bantuan lah secara amnya mengatakan bahawa mereka tak dapat tak terima bantuan ni, bantuan mereka ni diambil oleh pegawai yang menguruskan. Bolehkah isu-isu ini terjadi hingga ke tahap itu? Adakah sistem itu boleh di-corrupt sedemikian rupa? Maknanya boleh berlaku ke pegawai-pegawai di lapangan ni ambil bantuan OKU ni? Kan? Okey, dia beginilah tuan-puan. Kadang-kadang penjenayah lebih expert daripada polis. Kadang-kadang berlaku juga keadaan di mana kaki tangan kita yang terror ataupun tak nampak lah. Yes, clear tak? Dengar tak? Okey. Saya akui soalan Pak Hamidah itu berlaku penyelewengan di kalangan pegawai-pegawai kita. Cuma yang setakat ini yang kita dapat trace berlaku di 1-2 negeri itu, OKU so far tak lagi lah yang kita dapat detect bantuan orang tua yang mudah untuk dipengaruhi. So kalau Puan Hamidah tanya saya boleh tak berlaku, saya jawab memang boleh. Kalau pegawai kita nak buat memang jadi. Sebab sebijak mana sistem sekalipun, yang buat sistem itu manusia. So of course ada orang yang boleh overrule ataupun hack ataupun mengubah data dalam sistem itu menyebabkan bantuan itu masuk kepada pegawai kita. Itu saya akui memang berlaku. Memang berlaku dan kita sentiasa cuba untuk memastikan perkara ini tidak berulang. Itu yang kita cuba trace mana-mana kes yang menyebabkan kejadian itu berlaku, kita cuba untuk elakkan dan kita upgrade sistem kita dari masa ke semasa untuk memastikan benda ni tak berlaku lah. Itu yang saya boleh jawab pada soalan Puan Hamidah je lah. Tetapi sebagai seorang penjawat awam, maknanya mereka ini terikat dengan etika serta tanggungjawab yang terikat di bawah peruntukan tata tertib dan sebagainya. Adakah mereka ini akan sekiranya dikenal pasti boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya, Cik Razaki? Okey, saya bagi senang kalau kita nak cerita soal ada contoh lah. Saya buat contoh macam berlaku kes di PKMD di Pulau Pinang.
ada pegawai grade 17 sahaja yang hack sistem kita dan wang bantuan itu masuk kepada perkara berkenaan. Dan kes ini dapat dikesan oleh audit dan akhirnya kita mengambil tindakan. Pegawai kes berkenaan diminta, kes ini melibatkan jumlah yang besar, hampir 200,000 duit bantuan masuk ke akaun pegawai berkenaan. Dan setelah dapat trace dan seterusnya tindakan oleh JPA dan juga oleh MOF, pegawai berkenaan perlu bayar balik jumlah duit yang telah diambil dan juga diambil tindakan tertertib oleh JPA kerana melibatkan seorang pegawai grade 44 ke atas. So pergi ke JPA dan tindakan JPA dan berkemungkinan sama ada hukumannya diberhentikan ataupun ditindakkan tindakan selanjutnya, Allahualam. Tapi memang ada. Begitu juga kes di Sabak Bernam, dulu pun ada tu kes PT keuangan kita tukar nombor akaun masuk ke akaun suaminya dan akhirnya kes dapat trace dan diambil tindakan diberhentikan kerja. Dan beberapa kes yang berlaku di Perak juga melibatkan, dan itu bukan penyelewengan tapi melibatkan misconduct. So akhirnya diambil oleh audit dan diambil tindakan oleh kerajaan. So kita akui memang berlaku juga kes-kes begini, tapi tindakan-tindakan selanjutnya di pihak jabatan dan juga perkhidmatan memang kita buat. Dan kalau tuan-tuan tengok laporan ketua audit negara pun banyak kes-kes melibatkan JKM. Tapi itu semua kita ambil tindakan lah untuk memastikan perkara tak berulang lain kali, insya-Allah. Okey. Next. Ada soalan tuan-puan? Ini untuk Q juga, bantuan alat tiruan. Tadi tinggal bantuan yang tadi, sebelum tu tadi. Geran pelancaran dulu Cik K. Okey, baik. Okey, bantuan geran pelancaran. Ini biasanya ayat mudahnya ialah bantuan untuk membantu mereka untuk berniaga lah. Kebiasaannya kita bagi bantuan ini kepada mereka yang memerlukan modal perniagaan ataupun modal untuk menambahkan pendapatan. So yang ni maksimumnya 2,700 kita boleh bagi kepada mereka, dan yang inilah yang banyak kita bagi pada OKU, terutamanya penerima EPC yang cuba untuk berdikari dengan cara join usahawan dan berniaga. Yang ni kita bagi maksimum 2,700. Okey, syaratnya pun mudah juga, ikut PGK. Next. Seterusnya ialah bantuan alat tiruan. Yang ni pun untuk kebanyakannya untuk OKU, bagi membeli alat-alat bantuan atau alat sokongan. Dan syaratnya pun mudah juga, ikut PGK. Cuma yang selalu susah nak dapat ialah syur oleh pegawai perubatan. Yang ni yang kadang-kadang ada isu berlaku. Ada yang mohon dia tak puas hati, dia mohon tapi tak layak ataupun tak dapat. Bila kita cek balik, semak balik, dia tak ada syur oleh pegawai perubatan yang menentukan dia tu dapat bantuan apa, jenis apa yang diperlukan dan berapa harganya. Yang ni berlaku di Penang, dia komplain kat kita, dok pakar perubatan hanya tulis dekat kertas kosong, quotationnya 1,350, perlukan bantuan khidmat khas. Jadi pegawai kita tolak dan dia komplain kat kita kenapa tolak sampai ke pejabat menteri lah. That's why saya nak pesan kepada tuan-puan, kalau ada klien memohon, pastikan dokumen itu lengkap seperti mana yang kita letakkan dalam sanad semak. Sebelum kita proses, kita pastikan dokumen lengkap, dan sekiranya tuan-puan hantar tak lengkap, itu menyebabkan banyak kelewatan dan menyebabkan akhirnya permohonan mereka ditolak. So kita mohon, terutama untuk alat tiruan ni lah, perlu ada quotation yang sesuai, perlu ada laporan pada perubatan, pengesyuran oleh pegawai perubatan supaya kita dapat membuat keputusan yang tepat tentang keperluan mereka. Okey, dan harga alat tiruan ini tidak ada tetapkan mengikut berapa harga sebenar yang diperlukan. Sebab ada bantuan ini sampai 10,000 pun kita pernah bagi kepada klien yang OKU memerlukan alat bantuan sokongan, termasuklah alat seperti katil, katil khas, oksigen pun kita dah bagi. Tak semestinya OKU sajalah, maksudnya bantuan ini kita bagi kepada semua kelas asal JKM. Okey, kita baru soalan pasal bantuan alat tiruan atau alat sokongan. Kursi roda boleh dapat ya?
Boleh, kesulitan lagi lah. Memang itu antara banyak yang mohon. Untuk makluman Cik Rizal lah, yang banyak mohon kita alat tiruannya pertama ialah alat pendengaran. Yang kedua ialah kursi roda. Yang ketiga adalah kaki palsu. Itu yang banyak lah. So yang diberi itu as per quotation lah. Contoh dia bukan beri yang orang kata pegawai rasa ni wheelchair yang standard. Dia berdasarkan apa yang kita minta. Okey, dia dua pilihan. Dia ada dua pilihan. Pertama, based on keperluan dia bersama quotation lah. That's why pentingnya sure oleh pegawai perubatan. Okey, yang kedua, kita juga offer kepada klien berkenaan untuk cepatkan proses, kita bagi stok sedia ada kursi roda contohnya. Sebab di pejabat kita, setengah pejabat ada menyediakan stok pejabat untuk kursi roda standard. Dan juga ada disediakan juga tongkat ketiak. Ada setengah pejabat sediakan juga walking frame yang kita beli secara pukal, yang kita offer pada klien. Kalau klien nak guna yang tu, boleh ambil on the spot, tak perlu nak isi borang. So ada klien yang terus ambil yang tu dan ada klien yang mohon. So kalau yang klien yang mohon itu, datang bersama quotation, sure pegawai perubatan dan kita akan sure based on yang dimohon berkenaan. Okey. Lihat. Ni saya tak tahu sebab saya mungkin dengar maklumat lama kot sebab dulu dengan alat bantuan ni ada limit 3,000. Saya something like that. Sebenarnya untuk makluman tuan-puan lah, untuk alat tiruan, alat sokongan, seingat saya kita tidak pernah menetapkan kadarnya berapa ribu. Sebab tu kita kata kadarnya mengikut harga sebenar. Cuma saya faham tuan-puan, kadang-kadang pegawai kita di daerah yang memandai-mandai letaklah syarat macam tu. Tapi kalau ikutnya memang tak ada. Kalau tuan-puan tengok kat website kita pun, dekat kita punya media sosial pun kita tak mention berapa had. Okey, baik. Clear. Okey, next. Inilah jenis-jenis yang kita, ini contoh lah yang kita bagi. Tapi ada juga di luar pada contoh perkenaan pun ada yang kita bagi. Okey, next. TBS, batang segera. Yang ni biasanya kita bagi sekaligus bagi kes-kes yang memerlukan batang segera. Contohnya dia datang kita, contoh yang selalu kita bagi ibu tunggal yang baru kematian suami. Ibu tunggal berkenaan tidak bekerja. Suami meninggal, ada anak. So tak ada punca pendapatan, dia mohon ke JKM, yang ni bisa kita akan bagi dia TBS lah, maksimum 300. Itu maksimum kita bagilah. Ini untuk pulang pada siapa terpaksa OKU tak OKU sebagainya lah. Tapi sekali sahaja kita bagi, bukan setiap bulan lah. Kalau setiap bulan jenuh kita nak bagi. Okey, kita bagi sekali sahaja. Okey, next. Ini kategori penerima batang segera tadi lah. Masa bencana, kita dampar, kes yang sekaligus yang memerlukan. Okey, next. Inilah kaedah permohonan. Saya rasa online. Itu memudahkan kita memproses semata PKP berkenaan lah. Sebab pejabat kita tutup. Okey, tuan-puan ada soalan tak pasal permohonan? Soalan biasa. Okey. Yang orang selalu cakap. Okey. Banyak sangat kertas nak kena pergi sana, pergi sini. Banyak sangat dia punya biasalah alasan OKU nak pergi banyak tempat ni susah. Macam mana Cik Razaki? Apa maksud dia? Yalah, ada antara soalan yang ada tu kan, yang tanya tu. Borang lah, nak pergi tempat ni, nak jumpa pegawai tu, lepas jumpa pegawai tu, jumpa pegawai ni, lepas tu tunggu, lepas tu nak kena datang balik. Dia still prosedur tu pada tahap tu atau prosedur tu dah ditambah baik? Mungkin ini maklumat lama yang OKU tu dapat tak terbaru? Okey. Berkemungkinan lah saya bagi berkemungkinan kisah ini sebab
kalau kita nak detail kena tengok betul-betul yang mana yang disebut kata kena kesana ke sini. Sebab pertama, borang permohonan kita boleh di-download di mana-mana. Boleh diambil di mana-mana. Satu. Kedua, kebiasaannya, ini kebiasaan lah cerita. Klien selalu melihat kepada ketidakcekapan pegawai kita di daerah melaksanakan, tetapi tidak melihat kepada kekurangan pemohon itu sendiri. Contoh, kalau dia kita sertakan bersama dengan syarat semak. Apakah keperluan yang kita perlukan? Kalau tuan-puan melihat semak berkenaan, sangat mudah. Pertama, kita kata kita perlukan dia salinan kad pengenalan, salinan kad OKU sekiranya dia OKU, dan salinan surat beranak. Dan kebiasaannya klien tidak mengisi borang itu dengan komplit atau dengan lengkap. Kadang-kadang kita terima maklumat anak, dia taruh je nama anak dia, Man ke Min ke, kita nak maklumatnya lengkap, nama penuhnya apa, ada surat beranak ke tidak. Tapi kadang-kadang klien menganggap benda tu macam menyusahkan dia nak mengisi. Sedangkan benda tu penting untuk kita nak melihat adakah kes ini genuine atau tidak. Satu. Kedua, soal salinan yang kita perlukan. Salinan kad pengenalan untuk membuktikan dia itu warga negara. Salinan surat beranak anak menentukan bahawa memang anak-anak itu di bawah jagaan dia dan tinggal bersama dia, dan juga anak-anak itu warga negara. Salinan bil itu biasanya kita tengok alamat rumah. Sebab ada klien kita yang memberi alamat yang sangat susah untuk kita detect. Contohlah, ada orang bagi alamat di kampung ABC, log rumah. Itu berbulan-bulan makan masa. Jadi kalau tuan kata ke sana ke sini, biasanya lah bila klien telah mengisi borang, dihantar ke kaunter kita. Kalau yang sebelum ni lah hantar ke kaunter, pegawai kita akan semak sama ada lengkap atau lengkap. Sekiranya lengkap, kita akan terus key in dalam sistem dan kita akan maklum kat dia bahawa permohonan telah dibung di key in dalam sistem. Maksudnya telah didaftarkan. Dan selepas itu, kes itu akan dirujuk kepada pegawai mana yang bersesuaian. Yang tu yang biasanya pegawai kita akan panggil klien untuk datang ke pejabat ataupun kita pergi ke rumah. Yang ni yang klien komplain. Dia kata dah pergi tu hari hantar borang. Lepas ni kena pergi lagi. Yang pergi kali kedua itu biasanya pegawai kita bagi pilihan. Nak datang office ke ataupun kita pergi ke rumah. Sekiranya klien setuju datang office, kita akan siasatan di office. Cuma semasa tempoh PKP ini, kita menggunakan kaedah membual melalui telefon. Bagi pesan. Itu yang kita buatlah. So, pada saya tak timbul isu dia banyak tempat kena pergi. Kalau dulu mungkin ada, Cik Riza, yang contoh ada setengah negeri minta akuan pendapatan yang jabat persuruhjaya sumpah. Yang itu mungkin ada. Tapi sekarang kita tak galakkan pengakuan pendapatan, terutama OKU yang APC, yang bekerja sendiri. Yang ni yang kadang-kadang menyebabkan susah kita untuk menentukan adakah dia ni OKU bekerja atau tidak. Sekiranya minta akuan. Akuan sebut sekarang ni kita kata boleh ambil daripada mana-mana mereka yang berkelayakan untuk memberi akuan seperti ketua kampung, pengurusi JKK, GMB dan sebagainya, memberi akuan bahawa dia memang OKU yang bekerja dan inkamnya berapa kalau dia bekerja sendiri. Yang bekerja bermajikan mudah, tak ada masalah. Itu yang menyebabkan mungkin klien rasa susah lah kat dia sebab kena bagi banyak tempat. Itu mungkin berlaku, Cik Rizal. Jadi bermakna di sini Encik Razuki, prosedur, maklumat, dokumen serta proses ini kena ada lah untuk menentukan bahawa OKU itu memang betul-betul OKU dan dia layak dalam memohon kategori-kategori permohonan skim bantuan berkenaan. Dan ini untuk mengelakkan disalahguna oleh mereka yang tidak sepatutnya tetapi memohon. Sebagai check and balance lah, begitu ya Cik Razki? Ya, betul. Saya setuju dengan pendapat Pak Hamidah, mungkin sebab Pak Hamidah orang JKM kot faham. Sebab kita pun terikat dengan audit dan sebagainya.
That's why saya bagi contoh lah tuan-puan, satu kes di Perak kita bagi bantuan dan bila pegawai diturun aircon, ada lori tapi dapat bantuan. So akhirnya kita terpaksa menjawab kenapa dia ada rumah berekon dan sebagainya. Lepas turun dan menyiasat mendapati maklumat dalam borang tak sambung dengan maklumat yang sebelum. Akan kita perlukan kedua-dua pihak tu bekerjasama lah maksud saya. Begitu. Okay, clear tak? Okey, berkenaan dengan JKM 20, borang JKM 20 tu. Okey. Tadi dah sentuh, cuma mungkin adakah dia punya prosedur tu tertakluk pada waktu pandemik ni saja atau lepas pandemik ni dia akan kembali kepada prosedur yang lama? Okey, untuk pada masa ini sepanjang tempoh PKP, sebab perkeliling yang dikeluarkan oleh ketua pengarah itu menyebut bahawa sepanjang tempoh PKP sehingga kerajaan mengisytiharkan bahawa PKP telah ditamatkan sepenuhnya. So sepanjang tempoh itulah dia berkuat kuasa. Selepas pulang balik sampai bila-bila. Setakat ini keputusan kerajaan ialah selagi kita berada dalam tempoh PKP, tak kira PKP berapa, 1.0 ke 2.0 ke 3.0 sampai 10.0 sekalipun, dia masih lagi valid soal kaji semula berkenaan. So maknanya sepanjang tempoh itu pegawai kita akan buat kaji semula secara automatik dan klien tidak perlu menghantar borang JKM 20 ke pejabat JKM. Kita akan buat dalam sistem saja. Maknanya di sini borang JKM 20 itu ada yang dikenal sebagai borang kaji semula ini memang perlu untuk melihat sejauh mana bantuan ini boleh diteruskan atau tidak kepada pemohon berkenaan, ya Cik Razuki. Betul. Dan dalam suasana pandemik ini memang ada keluar arahan yang mengatakan bahawa kaji semula ini berlaku secara automatik dan tidak perlu dilakukan oleh pemohon penerima-penerima bantuan OKU yang sedia ada. Tetapi dia bergantung kepada sekiranya pandemik ini berakhir, bergantung kepada arahan yang selanjutnya. Betul? Ya. Betul. Ada yang cadangkan sekiranya dia kembali kepada prosedur yang sebelum pandemik untuk hantar notification kepada penerima bantuan untuk mengingatkan berkenaan borang JKM 20 ni. Takut dia orang lupa dan dia orang macam mana? Dia gini Cik Riza. Sebab tu saya kata tadi, bantuan ini tanggungjawab kedua belah pihak. Saya nak malu tadi dah, saya dah sebut tadi bahawa sehingga hari ini jumlah penerima bantuan kita dah 500,000. 500,000, pegawai kita ada 1,000 untuk menguruskan bantuan. Dan kalau saya ambil contoh di KL kes, sudah pasti akan berlaku soal nak mengingatkan klien berkenaan mungkin lambat atau terlambat. Faham. Tetapi selalunya kita bagi ingatan pun kadang-kadang dilupa. So ingatan itu 100% diserahkan kepada pegawai kita untuk mengingatkan klien. Jadi saya berpendapat bahawa kedua-dua belah pihak macam kita naik kereta lah. Kita perasan bila kereta kita nak tamat tempoh road tag-nya. Dan sekiranya kita masih naik kereta selepas road tag tamat, kita kena saman. Dan kita tak boleh marah kerajaan sebab itu salah kita. Kita tak renew. So contoh yang sama juga, saya mengharapkan juga klien-klien walaupun dia OKU dan sebagainya supaya bersama-sama ingat. Sebab setahun itu tempohnya panjang dan biasanya pegawai kita dah bagi ingatan awal bahawa bantuan itu akan tamat 3 bulan sebelum. Dalam surat kelulusan atau keputusan pun kita maklum bahawa 3 bulan sebelum tamat tempoh dia perlu maklumkan JKM untuk menghantar borang JKM 20. So itu selepas pandemik ini berakhir, so mungkin keadaan ingatan sekiranya klien ada handphone, mungkin kita buat ingatan secara handphone lah, secara apa panggil? Secara bagi
Reminder. Reminder. Tapi reminder tu pun saya pernah buat dulu. Tahun 2013 dia melibatkan kos sebab kita nak bayar kepada service provider, contohnya nak bayar Telekom ataupun Celcom nak menghantar mesej kepada klien. Itu satu. Kedua, kadang-kadang klien itu kan nombor telefon setiap bulan. Itu masalah kita. Hari ni telefon lain, bulan depan telefon lain pula dia pakai. So benda tu kadang-kadang menyebabkan tak sampai maklumat tu. Itu yang jawab. Kita pun cuba, klien pun kena ingat tempoh tamat bantuan dia bila. Sebab klien ni biasanya dia ingat selepas tak dapat duit baru dia ingat. Oh, saya bantuan tak dapat bulan ni, kenapa tak dapat? Bila kita cek balik, oh you tak hantar apa, baru rajikan 20. Macam mana kita nak buat kaji semula? Ya, Itulah selalunya begitulah berlaku. So pada saya, kedua-dua belah pihak kena saling bertanggungjawab. Kita cuba bagi ingatan, klien pun kena ingat juga bahawa bantuan kita ni bukan kita bagi sampai dia jadi pusaka. So setahun dia kena ingat bila dia kena maklum kita kena hantar borang sekian 20 apa. Cuma saya nampak kes-kes yang non produktif. Contohnya OKU tidak berupaya bekerja, OKU terlantar. Mungkin selepas ini kita tak perlu lagi gaji semula. Kita sambung dia sehingga dia disahkan meninggal. Maksudnya sistem akan keluar, dia meninggal baru kita stop bantuan dia. So berkemungkinan untuk OKU ataupun klien-klien yang tidak berupaya ataupun yang non produktif ini kita sambung je. Kita tak ada masalah sebab kalau dia meninggal dia lapor kepada JPN, bila JPN key in dalam sistem dia, automatik dia akan reject kepada sistem kita. So berkemungkinan lepas ni tak ada gaji semula dah untuk yang non produktif lah, terutamanya yang APC itu kita anggap dia gagah perkasa. Dia masih boleh untuk datang ataupun untuk hantar borang jika 20 lah. InsyaAllah begitu. Maknanya kalau seseorang penerima bantuan tu meninggal, dia dah automatik link dengan sistem dan memang akan ditamatkan. Ya, dengan syarat dia daftar dengan JPN. Maksudnya dia report ke JPN telah meninggal, JPN key in sistem, automatik sistem kita akan detect dia telah meninggal. Tapi sekiranya contohnya keedah pengkebumian secara tradisional macam orang asli sebagainya tu, yang tu mungkin lambat sedikit kita dapat maklumat sebab dia tak daftar dengan JPN dan automatik sistem akan reject dalam bayaran nanti. Okey, tuan-puan? Ada soalan? Ada soalan ni di Facebook, ada pun ada soalan banyak lagi ni. Okey, apa soalannya? Nak teruskan slide dulu ke? Saya rasa tak ada kot. Next. Ada next. Next apa next? Tak ada dah kot. Ni catat alih, nak mohon. Next. Okey, next. Catat alih untuk mohon secara online. Next. Saya rasa slide ni boleh share lah kalau siapa nak share kan. Nanti kita boleh share lah ke Okay. Facebook ke apa semua. Ini pasal kaji semula. Ini adalah perkara lain yang saya sebut tadi lah. Perkara lain mengecualikan kaji semula. Kita keluarkan pada Disember 2020. Okey. Terima kasih Cik Razuki dengan penerangan yang panjang lebar. Mungkin kita sekarang lebih jelas tentang syarat-syarat terutamanya. Biasa yang kita perlu faham untuk memohon bantuan di bawah JKM, kita perlulah memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi setiap jenis bantuan yang telah ditetapkan.
Jabatan Kebajikan Masyarakat terikat dengan prosedur dan mereka kenalah mematuhi syarat-syarat berkenaan bagi membantu OKU kita untuk melayakkan mereka menerima bantuan berkenaan. Tinggal lagi mungkin ada isu-isu human error ataupun terlepas pandang yang berlaku. Inilah yang menyebabkan saya kira ada isu-isu ketidakpuasan hati dan juga aduan-aduan itu berlaku ya Cik Razuki. Jadi mungkin adalah banyak beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Contohnya seperti yang dinyatakan oleh Cik Razuki sebentar tadi, mungkin bagi mereka yang mempunyai kecacatan yang memang dah ketara non-produktif, dikategorikan sebagai non-produktif itu tadi, boleh diteruskan bantuan mereka tanpa memerlukan kaji semula dan sebagainya, serta mungkin juga dari segi notifikasi yang dikatakan tadi, sebab maklumlah kita ni pun manusia kan, kadang-kadang lupa. Jadi kata 3 bulan, benda yang setahun lepas kita pun dah tak ingat kan. Macam itulah. Saya rasa benda ini memerlukan komunikasi dua hala di antara OKU dan juga agensi supaya ruang-ruang yang menimbulkan ketidakpuasan dan aduan itu tadi boleh kita hubungkan dan diperbaiki dari semasa ke semasa. Jadi sekarang ni saya rasa kita buka kepada persoalan-persoalan. Saya dimaklumkan ada menerima banyak persoalan daripada ahli-ahli dan juga viewers kita di Facebook. Mungkin boleh bantu saya untuk bacakan, saya kalau buka nanti berdengung. Okey. Silakan. Antara soalan dia, dia berkenaan dengan pandemik ni lah kan. Even waktu pandemik ni pun OKU hilang kerja. So adakah di sana ada penambahan jumlah OKU tu menerima bantuan atau dia ada kata masalah berkenaan berurusan dengan JKM untuk menerima bantuan? Maksudnya macam tu maksudnya? Contoh waktunya dalam tempoh PKP pandemik ni banyak OKU hilang pekerjaan juga. So mungkin dia terjatuh dalam mana-mana kategori yang layak terima bantuan. Sebelum ni dia tak. Tapi disebabkan dalam tempoh waktu macam ni, kadang office tutup, ini tutup, buka. Adakah contoh untuk JKM sendiri dalam kategori OKU tu dia menerima pertambahan dari sudut orang yang layak menerima bantuan bawah dalam tempoh pandemik ni? Pertama saya relatekan dengan syarat tadilah. Kalau OKU mungkin dalam kes ini contohnya dia dulu sebelum ni mungkin dia dapat EPC ataupun dia OKU yang bekerja melebihi income 1,200 atau 1,500. Sekarang dia dah tak kerja. Yep. So mungkin dia tak layak tidak berpayah bekerja. Tetapi kalau dia penerima EPC, sebelum ni dia dapat dah EPC, so saya tak pasti apa lagi bantuan sebab setakat ni untuk bantuan JKM syarat dan kelayakannya masih sama. Yang sebagainya itu di luar bawah JKM. Tapi kalau JKM selagi dia layak syarat kita boleh bagi. Saya tak pastilah apa maksud yang tuan sebut dia. Mungkin maksud dia lagi satu dari sudut yang lain. Dalam tempoh PKP itu sendiri, adakah inisiatif yang tambahan untuk golongan-golongan OKU yang atau golongan yang bawah kategori pengurusan JKM ni khusus untuk bawah pandemik itu sendiri? Untuk OKU, kalau JKM lah, setakat ni yang kita cuma diminta untuk membantu memberikan bakul makanan. Itu pun peruntukan yang kita diberikan di bawah pemerkasa yang diumumkan oleh Yang Berhormat PM untuk bakul makanan kepada semua penerima bantuan JKM. Yang itu termasuklah OKU dan sebagainya yang kita dah bagi. Berjumlah peruntukan sebanyak 50 juta. Yang kita telah pun buat agihan
Untuk bantuan untuk JKM itu je tambahan bantuan yang kita beri kepada penerima bantuan. Yang the rest itu relate dengan jabatan lain yang mungkin bersesuaian, seperti mana yang PM sebut soal moratorium dan sebagainya, itu bukan bawah JKM lah, mungkin di bawah bank-bank dan sebagainya. Itu je tuan. Okey, soalan yang lain. Sebelum tu mungkin Cik Razuki, kalau misal kata dia mereka ini dalam suasana pandemik hilang pekerjaan dan mempunyai anak-anak yang perlu dibantu biaya, mungkin boleh juga syorkan untuk bantuan segera tadi seperti mana yang dijelaskan? Okey, kalau untuk bantuan segera ataupun kalau pada masa ini memang kita mengambil mana panggilan yang menyatakan mereka hilang pendapatan, dan first yang kita bagi ialah baku makanan. Yang ini yang kita tengah laksanakan sekarang. Dan pada masa pandemik 3.0 ini pun, PKP 3.0 ini pun, dan termasuk PKP lockdown sebagainya, kita membuka bilik gerakan di mana klien-klien boleh menghubungi kita di bilik gerakan di setiap negeri ataupun di ibu pejabat untuk kita dapatkan maklumat dan sekiranya apakah jenis bantuan yang diperlukan. Contohnya kalau macam Pak Hamidah kata perlukan bantuan segera, kita akan ambil dan kita akan forward kepada negeri atau daerah berkenaan untuk santuni klien berkenaan, sama ada nak bagi baku makanan ataupun kita bagi dia bantuan segera. Untuk makluman tuan-puan juga, kalau bolehlah pada masa lockdown ini bilik gerakan JKM semua dibuka daripada jam 8 pagi sampai jam 6 petang untuk menerima panggilan-panggilan yang di mana klien itu perlukan bantuan, kita akan santuni dengan segera. So boleh war-warkan kepada ahli-ahli, sesiapa yang perlukan bantuan boleh menghubungi bilik gerakan JKM di seluruh negeri untuk kita dapatkan maklumat, untuk kita bantulah setakat yang boleh. Okey. Okey. Soalan dari Facebook. Dia sebelum ni tak bekerja. Okey. Dapat allowance RM300. Okey. Dan sekarang dah berniaga online. Adakah dia layak dapat EPC? Layak dengan syarat dia boleh buat perakuan pendapatan di bawah 1,500. Okey. Mana dia kena buat perakuan lah. Kalau boleh tunjukkan income dia ke ataupun apa sahaja jenis perakuan yang boleh menyatakan bahawa dia bekerja secara online dengan income sekian-sekian. Mana jumlah income tu bawah 1,500 lah, dan kita buat pengesahan. Boleh mohon EPC tuan. Okey. Ada yang kata macam ni, yang lain pula. Kakak saya berusia 65 tahun, ingin memohon bantuan warga emas. Tapi tidak dapat sebab pegawai JKM tu kata dalam keluarga dah ada 3 ahli keluarga yang dapat. Iaitu seorang anak lelaki dan 2 adiknya dah dapat, sedangkan tinggal di rumah masing-masing. Cuma seorang adik OKU dan cuma adiknya seorang OKU dan menumpang di rumahnya. Dia sendiri warga emas. Dia nak dapat bantuan warga emas tapi tak dapat sebab pegawai kata orang dalam family dia tu dah dapat bantuan yang lain. Okey, pertama warga emas tu tinggal dengan siapa? Dalam ni dia tak nyatakan secara itu susah nak buat susah. Okey gini, untuk permohonan bantuan warga emas kita mengambil kira pendapatan isi rumah. Katakanlah warga emas itu tinggal bersama dengan yang pemanggil tadi itu, dan dalam rumah berkenaan ada penerima bantuan lain, sumber pendapatan semua di isi rumah itu akan dikira. Dikira, dan sekiranya melepasi PJK, warga emas itu tidak layak mendapat bantuan orang tua atau bantuan warga emas. Sebab pendapatan isi rumah itu dah dikira, termasuklah pendapatan daripada zakat. Dah dikira dalam. Adakah ini bermakna bahawa kalau sekiranya seseorang itu memohon, dia tidak semestinya layak? Ya, Cik Razuki. Macam sebut tadilah, kadang-kadang klien rasa dia layak. Lepas pegawai menyiasat dan membuat laporan, akhirnya kita mendapati rupanya dia tak layak sebab
klien itu contoh macam kita tadi, dia kata umur 65, betul dia layak, umur 65 dia layak dapat BOT. Tetapi syarat untuk melayakkan dia dapat BOT tersebut, kita mengambil kira pendapatan isi rumah. Mungkin katakanlah yang jaga tu anak dia. Anak dia kerja, income 1,500 sebulan. So, automatik pegawai kita akan tolak sebab pendapatan isi rumah itu melebihi syarat kita 960. Bukan sebab tak layak kerana dia umur 65, tapi sebab isi rumah punya pendapatan. Tapi klien akan mengatakan, saya umur 65, sepatutnya saya dapat BOT. Orang umur 65 tak layak sebab isi rumah itu melebihi syarat kita. Itu yang selalu kita bergaduh dengan klien lah. Okay, Ini penting lah kan, nak mengetahui kita ni layak ke tidak, kena tengok pendapatan isi rumah, pendapatan kita tidak melebihi daripada kadar 1,200 ya tadi. Prasyarat dia lah, kita kena tahu lah prasyarat setiap bantuan tu, kategori bantuan tu. Jadi kata kenapa permohonan kami ini ditolak, jadi kita kena lihat balik perkara-perkara yang disebutkan tadilah, dokumen tidak lengkap ke, kita tidak menepati syarat per kapita ke, tidak memenuhi syarat pendapatan ke, atau ada isu-isu lain lagi yang belum dipenuhi. Sebab selalunya klien akan melihat kepada syarat yang dia suit. Contohnya, saya umur 65, saya layak dapat BOT, tetapi dia tidak melihat syarat yang pendapatan tadi. Pendapatan isi rumah tak tengok, tapi dia cuma tengok saya umur 65, ikut syarat BOT umur 60 tahun ke atas, so saya layak dapat BOT. Dia melihat satu perkara sahaja. Sedangkan pegawai kita melihat kepada keseluruhan pendapatan isi rumahnya, berapa income-nya, dan juga pendapatan dia sendiri. Dan sumbangan anak pun kita kira sebagai pendapatan. Kadang-kadang dia tak mention anak dia bagi berapa. Biasalah klien nak mohon, dia akan melihat kepada mana yang syarat yang layak. Yang tak layak dia tak tengok. Jadi ada soalan lain? Ada soalan lain, dia berkenaan dengan ni ya. Apa tu? Memudah carakan proses lah, dan dia meminta dari sudut orang kata memperkasakan kad OKU tu. Orang kata kad OKU tu jadi ada power besar sikit lah. Maksud dia benda kad OKU ni macam ada sebagai lesen yang untuk memudah carakan OKU dan JKM punya hubungan. Maksudnya dari sudut minta bantuan ke apa ke, so on so forth lah. Ada ke dia punya dia gini tuan. Saya melihat isu ni begini sebenarnya. Ini balik kepada perangai manusia lah. Saya akui contohnya dia OKU. Dia nak mohon kad OKU. Pergi ke pejabat JKM, dia pergi tu nak mohon kad OKU. So pegawai JKM di daerah dia ada pecahan. OKU di bawah bahagian OKU. Bantuan di bawah bahagian bantuan. So kalau klien tu pergi untuk mohon kad OKU, pegawai kita hanya memproses kad OKU sahaja. Itu perangai bawah kita lah. Okey. Padahal at the same time, klien itu layak diberikan bantuan. Tetapi pegawai hanya memproses kad OKU sahaja. Lepas tu klien akan balik. Dan bila dia mohon bantuan, klien kena datang balik mohon lagi permohonan JKM 18. Macam padahal pada masa yang sama sepatutnya pegawai OKU boleh mengesyorkan bantuan kat dia untuk diisi borang dan seterusnya menyerahkan borang berkenaan pada masa yang sama. So saya tak tahu konsep pemerkasa pada kad OKU itu apa maksud dimasukkan, tapi sebenarnya isu yang saya nampak di peringkat pelaksanaan yang OKU selalu komplain ialah dia terpaksa pergi berulang kali untuk urusan dengan JKM, sedangkan urusan sepatutnya sekali buat sahaja. Dia pergi buat kat OKU, layak bantuan, show kepada bantuan. Tapi tak berlaku gitulah. Itu yang Cik Razuki, mungkin juga perlu penjelasan sekiranya mereka ini OKU, boleh jadi mereka automatik layak untuk memohon atau tidak layak. Ini perlu diberi penjelasan yang clear lah rasanya. Begini sebenarnya, saya melihat isu ini susah kita
pegang. Sebab isunya tu ialah mereka dah ada kad OKU tapi nak mohon bantuan lagi. Kan dah tahu aku ni OKU, dah ada kad OKU. Itulah antara luahan-luahan golongan OKU ni. Betul-betul. Saya dah tengok soalan mengatakan bahawa bila dia OKU je sepatutnya layak dapat bantuan. Cuma saya nak maklumlah bahawa sekali lagi kita cakap bahawa orang OKU itu tidak automatik ataupun dengan ayat mudahnya bukanlah bantuan itu hak OKU. Sebab tu ada syarat. Kerajaan setakat ini belum lagi menjadikan bila OKU je automatik dapat bantuan. Tak. Dia kena mohon dan ada syarat. So yang ni yang selalunya OKU request dengan kita, kalau boleh bila saya OKU je automatik saya dapat bantuan. Yang ni kita kena buat satu OKU. Walaupun mereka didaftarkan sebagai OKU, tidak semestinya mereka layak mendapat. Kalau kerajaan, kalau saya pun cadangan kalau boleh NGO OKU ini desak ataupun mohon pada kerajaan supaya OKU itu automatik dapat bantuan. Kalau kerajaan setuju tak ada masalah. Kita boleh cuba buat. Dimaklumkan negara kita bukan welfare. Yes. Berbanding dengan Jepun. Itulah saya nak sebut sebenarnya. Maknanya kita ini bukan negara berkebajikan. So kita berusaha tahap negara maju yang mengautomatikkan OKU dapat bantuan. So that's why ada syarat-syarat yang pelbagai ditetapkan. Kita faham. That's why tak boleh buat macam itulah. So mungkin tugas Tuan Puan memberi penjelasan pada OKU bahawa kita bukan negara welfare state. Kita bukan negara maju. Kita punya bajet pun untuk maklum Tuan Puan, walaupun dengar macam besar 2.2 bilion, tapi 2.2 bilion itu kalau kali dari segi bajet, kalau Tuan Puan tengok bajet Kementerian Wanita dengan keseluruhan bajet negara, kita cuma 0.01% sahaja. Itu pun tak sampai kot. 0.001% sahaja daripada keseluruhan bajet negara. Bayangkan bajet negara 300 bilion, JKM hanya dapat 2 bilion sahaja. So berapa persen Tuan Puan? So that's why bantuan OKU ada syarat, ada kadar, ada kelayakan sebagainya supaya melihat hanya mereka-mereka yang layak saja dapat. Yang tak layak itu maksudnya dia boleh survive walaupun dia OKU. Itu yang maksud saya lah. Saya rasa Puan Hamidah mungkin faham lah maksud saya tadi. Cuma Cik Razuki, itu yang berlegar di kalangan ahli-ahli OKU ini antaranya ialah sekarang ni musim pandemik. Jadi jadi ada isu nak hubungi pegawai-pegawai JKM di lapangan. Telefon banyak kali tak angkat. Maklumlah PKP, masing-masing ada yang bekerja daripada rumah kecuali essential services. Jadi mungkin Cik Razuki boleh memberi penerang, menjelaskan kepada viewers kita yang ada dan disampaikan kepada yang lain apa agaknya cara kalau kita nak hubungi, nak tanya pegawai JKM ni di daerah, di negeri-negeri, bagaimana caranya sebenarnya? Okey. Seperti yang saya sebut tadi bahawa since start je PKP lockdown, kita dah buka semua bilik gerakan di negeri dan juga di daerah. Dan nombor-nombor bilik gerakan kita telah wawarkan dalam kita punya sosial media dan semua orang termasuklah OKU boleh menghubungi nombor-nombor bilik gerakan berkenaan untuk menyatakan permasalahan mereka. Sebab kita semua tahu PKP gerakan untuk menjadi ruang kepada semua orang awam ataupun OKU untuk memberikan makluman tentang keperluan mereka. So mereka boleh menghubungi bilik gerakan tersebut dan kita akan ambil panggilan mereka. Seterusnya kita akan call balik untuk memaklumkan apa tindakan kita buat pada mereka lah. So kalau boleh saya mohon pada kita untuk mewawarkan nombor telefon bilik gerakan JKM di setiap negeri. Kita ada, kalau nak saya akan share dengan
Puan Hamidah nanti. Nombor-nombor bilik gerakan JKM di seluruh negara. Boleh ke OKU kita ni membuat aduan ataupun panggilan di talian kasih 15999 itu, Cik Razuki? Pun boleh. Sebab office kita buka 8 pagi hingga 6 petang untuk menerima panggilan-panggilan daripada klien. So selepas jam 6 petang, talian itu akan di convert kepada talian kasih. Terus escalate kepada daerah berkenaan tentang pertanyaan dan juga bantuan. Okey. Boleh Puan Hamidah? Boleh. Baik, saya kira kita pun dah hampir sampai ke penghujung sesi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya rasa Mungkin adalah Puan Hamidah satu lagi. okey, Ada silakan. satu lagi orang tanya. Macam mana dia nak tukar daripada BTB kepada EPC? Okey, kalau dia nak tukar daripada BTB kepada EPC, syurah saya ialah berhubung balik dengan pegawai kes berkenaan. Okey. Katakanlah, cuma selalunya klien ni, saya nak cerita soal pengalaman kita dengan klien lah. Okey. Pegawai kes pun dia tak ingat siapa, ataupun dia tahu pun siapa. Oh. Selalunya, Setiap orang tu ada spesifik pegawai kes lah. ia Okey. ada kes. Selalunya bila klien call saya, contoh dia nak komplain lah. Selalunya dia, okey pegawai kes puan siapa? Oh saya pun tak tahu. Habis selama ni saya pun tak tahu. So kadang-kadang sebenarnya banyak maklumat itu sepatutnya dia ceritakan kepada pegawai kes dia, pegawai yang menjaga dia. Sebab pegawai yang menjaga dia tu ada file dia. Kalau dia tanya orang lain, mungkin orang lain perlukan masa untuk cek balik kes ni, kes apa kesnya, jadi panjang ceritanya. Tapi kalau dia call terus pada pegawai kes dah tahu bahawa itu kes dia. Jadi untuk apa saja isu berkaitan kes berkenaan, dia sepatutnya rujuk pegawai dia. Tapi bila saya tanya, siapa pegawai kes puan? Oh saya pun tak tahu siapa. Jadi itu yang menyebabkan lambat, menyebabkan tak sampai maklumat dan sebagainya. So kalau kes tadi nak tukar skim, call pegawai dia, beritahu, cik dulu saya dapat BTB, sekarang saya dah bekerja. So saya ada sedikit EPC. Hantar maklumat-maklumat baru untuk kita masuk ke dalam kes berkenaan. Semasa kaji semula dibuat, mungkin kita akan menukar skim itu kepada skim baru. Itu yang sepatutnya dia buat. Mudah je. Okey. Cuma mungkin sebelum berakhir Cik Razuki, ada satu soalan ni. Dia kata kalau kita daftar untuk dapatkan bantuan OKU tu, tidak bekerja lah, dia spesifik kat sini. Berapa lama dia nak tunggu maklum balas tu? Yelah, kadang-kadang mereka ni tertunggu-tunggu. Bila dapat ke tidak, lulus ke tidak, apa tindakan? Okey. Pertama, kalau ikut kita punya proses kerja, setiap bantuan itu akan dimaklumkan keputusannya paling lewat ialah 30 hari ataupun sebulan lah ayat mudahnya. Tetapi dengan syarat permohonan itu lengkap. Sebab kadang-kadang ada dia mohon hari ini tapi tak lengkap. So bila kita minta untuk melekapkan borang, itulah menyebabkan lambat. Ada keratan di bawah itu, keratan itu membuktikan tarikh permohonan dibuat dan borang itu telah dihantar kepada pegawai kita. So klien boleh merujuk balik ke pejabat mana yang dibuat dan tanya balik berapa lama tempoh. Tapi kalau ikut proses kerja kita, selewat-lewatnya 30 hari dengan borang lengkap diterima. Baik. Okey. Terima kasih Cik Razuki. Saya rasa banyak lagi persoalan sebenarnya yang tidak sempat kita ajukan. Mungkin saya kira kalau misal kata okey di luar sana kena fahami dari segi syarat dan juga kriteria itu terlebih dahulu dipenuhi sebelum kita meneruskan untuk permohonan, dan juga yang terbaiknya adalah hubungan komunikasi di antara OKU itu dan juga pegawai kes yang mereka berurusan dengan di lapangan, di negeri-negeri ataupun di daerah-daerah. Dan mungkin secara yang mudahnya sekiranya ada sebarang aduan mungkin boleh disalurkan di 15999
dengan talian kasih yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Encik Razuki yang telah mengorbankan masa hujung minggu beliau lebih kurang 2 jam saya kira hari ini bersama-sama dengan kita dan juga tidak putus-putus dengan sabar menjawab soalan demi soalan yang bertubi-tubi dari pihak kita lah. Ialah saya rasa kekurangan ini boleh kita tampung dengan cara komunikasi sebegini agar penjelasan itu lebih jelas di dalam lapangan dan mungkin kaedah untuk menyampaikan tentang kenapa aduan itu tidak layak dipertimbangkan, perlu diperkasakan lagi di pihak agensi yang menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan inilah. Ya, untuk itu saya rasa mungkin ada pesanan akhir Encik Razki sebelum kita tutup. Okey, terima kasih kepada Puan Hamidah dan tuan-tuan daripada MASA kerana menjemput saya pada hari ini dan saya faham bahawa platform sebegini saya lebih suka untuk soal jawab kerana saya mendapat banyak untuk kita nak menjawab kepada mereka yang komplain berkenaan. So kalau boleh tanya sekali lagi terima kasih kepada Puan Hamidah dan kawan-kawan di MASA kerana menjemput saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih kerana bersama dengan MASA dan boleh panjang-panjangkan. Jangan lupa tekan butang like dan juga share untuk Facebook MASA dan panjang-panjangkan ilmu ini serta maklumat ini kepada yang lain. Selamat berhujung minggu, jaga diri semua, kita jaga kita dan jangan lupa ambil appointment vaksin bagi yang telah dapat appointment dan jaga diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.